Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu bika min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di pagi yang penuh barakah ini, dengan keberkatan dan kurniaan nikmat iman dan Islam, kita masih lagi diberi peluang untuk hidup di muka bumi Allah SWT supaya terus beribadah kepadanya, insya-Allah. Insya-Allah di pagi yang mulia ini saya ingin berkongsi tafsiran daripada surah As-Sajdah ayat yang ke-15. Firman Allah SWT, qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innama yu'minu bi ayatina alladhina idza dzukkiru biha kharru sujjadan wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Mafhumnya, sesungguhnya yang sebenar-benar beriman dengan ayat-ayat kami hanyalah orang-orang yang apabila diberi peringatan dengan ayat-ayat itu, mereka terus merebahkan diri sambil bersujud dan bertasbih serta memuji Tuhan mereka, dan mereka tidak menyombongkan diri. Seperti mana surah-surah yang turunkan di Mekah, sudah dapatlah kita mengetahui maksud yang terkandung di dalamnya, iaitu menjelaskan tentang hubungan insan dan Khaliqnya yang Maha Kuasa. Dinamakan As-Sajdah, yang artinya sujud, adalah menurut kalimah sajadah yang terdapat dalam ayat 15, iaitu kharru sujjada, yang dalam ayat ini menyebutkan tentang orang-orang yang beriman dengan ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis daripada Ibnu Umar radhiyallahu an berkata yang bermaksud Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan kepada kami surah yang ada di dalamnya ayat sejadah. Sedangkan kami berada di dekat baginda, lalu baginda sujud dan kami sujud pula. Maka kami berdesak-desakan sehingga salah seorang daripada kami tidak dapat tempat bagi dahinya untuk bersujud. Oleh disebabkan peristiwa itu, disunatkan mengerjakan sujud tilawah apabila membaca atau mendengar ayat sejadah. Mengikut tafsir Hamka, pangkal ayat ini dimulakan dengan kalimah innama, yang dalam ayat ini maksudnya ditafsirkan dengan lain tidak atau hanya senya. Kerana menurut tata bahasa Arab, kata-kata yang dimulakan dengan kalimah innama itu adalah menunjukkan bahawa yang terkandung di dalamnya dihadkan. Kalimah innama disebut sebagai adatu hasyrin, iaitu artinya alat pembatas. Lain tidak atau hanya senya bermaksud tiada kemungkinan lain atau menafikan yang lain. Maka ayat ini menegaskan bahawa yang boleh menerima iman hanyalah orang-orang yang tersungkur bersujud patuh apabila diberi peringatan tentang ayat Allah SWT. Ini kerana iman ditakrifkan dengan tasdik biqalbi, membenarkan dengan hati, takrir bil lisani, beramal mengucapkan dengan lidah, amal bil jawari, beramal dengan anggota badan. Mereka terima dengan tidak banyak tingkah lagi, mereka tunduk dengan tidak banyak bantahan lagi, lantas berubah ke arah yang lebih baik. Apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itulah yang baik dan benar bagi mereka. Ia seumpama seekor kuda yang tengah berlari kencang, berhenti serta-merta jika ditarik besinya oleh yang menunggangnya. Sekian daripada tafsir Hamka. Mengikut tafsir Ibnu Katsir pula, ayat ini menjelaskan tentang pengikutan mereka, iaitu orang yang beriman dan tunduk patuh terhadapnya. Sebagaimana yang dilakukan oleh golongan kafir yang jahat lagi sombong, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Ghafir ayat yang ke-60, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina yastakbaruna an ibadati wa hum la Innal ladzina yastakbaruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Mafhumnya, sesungguhnya orang yang sombong yang tidak mahu menyembahku akan masuk neraka Jahannam dalam keadaan yang hina. Ciri-ciri orang beriman yang digambarkan dalam surah As-Sajdah ini ialah mereka menerima apa sahaja yang terkandung dalam Al-Quran yang berupa hukum hakam, peringatan dan pengajaran dengan penuh ketaatan dan ketundukan, dengan bertasbih serta memuji-mujinya, dan dengan penuh tawadu, rendah hati dan tidak menyombongkan diri. Apakah amalan yang dilakukan oleh mereka? Amalan mereka adalah sentiasa bangun malam berqiyamul lail dan mengerjakan solat sunat-sunat
serta bangkit di malam hari semata-mata untuk beribadah kepadanya. Dan mereka memperbanyakkan doa dan munajat di hadapan Allah. Yang kedua, mereka sentiasa mengeluarkan harta dengan bersedekah dan berkongsi kesenangan dengan orang lain, kerana itu adalah nikmat yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah sifat dan akhlak golongan yang beriman, yang takut dengan siksaan Allah Subhanahu Wa Taala dan mengharapkan pahala yang melimpah ruah daripadanya. Daripada tafsiran ini, kita dapat mengambil pengajaran yang menyimpulkan bahawa yang pertama, ukurlah keimanan kita dengan membandingkan sikap dan amalan kita dengan golongan yang beriman seperti yang digambarkan dalam surah As-Sajdah ini. Bagaimana sikap kita di hadapan ayat-ayat Allah? Sudahkah Al-Quran diamalkan di segenap kehidupan kita? Yang kedua, renungkan diri dan masyarakat kita hari ini. Sejauh mana Al-Quran menjadi tumpuan dalam mendapatkan solusi kehidupan yang berkaitan dengan ekonomi, politik dan kemasyarakatan. Adakah ada sumber lain yang menjadi rujukan utama yang berupa akhbar, media dan serta teknologi maklumat yang dimonopoli oleh golongan kufar? Yang ketiga, sibukkanlah diri dengan Al-Quran. Perbanyakkanlah membaca buku dan tulisan-tulisan yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Akhir kata, persoalannya di sini, adakah kita tergolong dalam golongan orang yang beriman seperti yang digambarkan dalam surah As-Sajdah ini? Tepuk dada, tanya iman. Muhasabahlah. Sekian, itu saja daripada saya. Rujukan utama adalah tafsir Ibn Kathir dan tafsir Hamka. Yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan kekurangan dan keburukan itu datang daripada diri saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.